Sekejap tunggu dia merah. Okay. So okay, boleh nampak slide cikgu tak? Respond please. Boleh. Boleh, good. Okay. Kalau dia tak bergerak, bagi tahu sebab kadang-kadang kalau kita guna Google Meet ni slide kita tak gerak. So kalau dia jam or dia tak nampak ke, bagi tahu Okay, so kita akan start dalam reka bentuk sebagai instrumen pemasaran, marketing. So untuk hari ini kita akan kenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Pengiklanan ni macam mana? Macam kita tengok orang jual-jual barang kan? Ada daripada Shopee Live, ada daripada Instagram, TikTok, Facebook, Twitter dan sebagainya. Ada daripada majalah, surat khabar, ada daripada apa tu? Dekat mana tu? Buku, daripada iklan dekat TV. Itu semua adalah instrumen pemasaran. Itu adalah antara kaedah-kaedah reka bentuk pengiklanan. So, apa kepentingan promosi ni? Promosi ni adalah kita nak memperkenalkan sesuatu produk kepada pengguna. Contoh baru-baru ni cikgu terbeli benda ni disebabkan promosi. So, kepentingan promosi ni adalah nak memperkenalkan sesuatu produk kepada pengguna. So, promosi, terdapat 4 jenis promosi, iaitu yang pertama pengiklanan. Bukan sahaja iklan, kita ada juga promosi, kita ada juga jualan langsung. It's like macam live punya penjualan, dan juga publicity. Publicity. Okay? Okay, so sekarang kita akan pergi kepada yang seterusnya, iaitu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pengiklanan. Pengiklanan ini ialah sebarang bentuk persembahan, komunikasi berbayar atau sifat peribadi yang ditujukan kepada golongan sasaran. Maksudnya dia bayar ke tidak bayar ke, bersifat peribadi, barang yang dijual tu sendiri ataupun tidak, tetapi target yang sama nak jual kepada golongan sasaran. Siapa golongan sasaran? Awak, cikgu, kita. Okey. Kemudian apakah tujuan pengiklanan? Apa tujuan orang buat iklan? Untuk promosi, untuk perkenalkan, untuk meningkatkan, untuk melariskan jualan, perkhidmatan, produk ataupun idea penjanaan tertentu. So kalau tak ada iklan, contohlah tak ada iklan, cikgu tak tahu, awak pun tak tahu. Contohnya Shogi ada buat kek. Contoh Shogi buat kek. Tapi Shogi tak iklan, dia buat kek. So cikgu tak tahu, Shogi ada buat kek ke? Bila masa Shogi buat kek? Tapi sebab dia tak promote. Dia diam-diam je. Lepas tu dia bisik dekat JC. JC nak beli tak kek? Saya ada jual. Dia macam terkejut je, bila masa dia buat? So kalau ada promosi, barulah orang lain tahu apakah produk yang telah kita ataupun Shogi jual. So dekat sini ada 7, 2, 4, 6, 7. Ada 7 kaedah reka bentuk pengiklanan, tetapi kaedah pengiklanan 7 ni dibahagikan kepada 3, iaitu iklan secara jenis iklan penerangan, secara jenis iklan memujuk dan secara jenis iklan mengingat. Iklan tu ada 3 iklan penerangan, iklan memujuk dengan iklan mengingat. Maksudnya macam mana? Awak jangan tipu cikgu sebab kita pernah tengok iklan. So mesti kita pun pernah rasa 3 kaedah ni. So jenis iklan penerangan adalah di mana dia sampaikan maklumat penerangan tanpa unsur pujukan. Sebab dia adalah, contoh kaedah dia adalah matlamat produk, penyampaian fakta. Kemudian jenis iklan memujuk, dia nak tunjukkan kelebihan produk dengan tujuan, dengan memujuk. Dia nak mempengaruhi awak untuk beli secara demonstrasi, perbandingan, kiasan atau ibarat ataupun kenyataan merangsang. Macam mana nanti kita akan tengok. Kemudian jenis iklan mengingat. Jenis iklan mengingat ni kan, awak tengok tahu, awak rasa macam macam pernah tengok lah produk ni kat mana dia adalah jenis kaedah gambar pegun. Dia letak gambar je, tapi awak pernah tahu produk tu kat mana. Dia iklan mengingat, maksudnya dia main dengan psikologi kita dekat situ. So bila soalan tanya, apakah kaedah reka bentuk pengiklanan, nyatakan kaedah reka bentuk pengiklanan. 7 ni adalah kaedah dia, iaitu matlamat produk, penyampaian fakta, demonstrasi, perbandingan, kiasan atau ibarat,
kenyataan merangsang dan juga gambar pegun. So bila dia tanya, nyatakan 3 jenis iklan dari segi kaedah reka bentuk pengiklanan. Kita ada dari iklan penerangan, iklan memujuk dan juga iklan mengingat. Okey, itu adalah kaedah-kaedah dia dan kita akan go through tu satu persatu. So yang pertama kita akan tengok jenis kaedah penerangan. So kita ada dua tadi kan, matlamat produk dan juga penyampaian fakta. So dekat sini matlamat produk dulu, kita tengok gambar tu, kita tahu iklan tersebut menggunakan maklumat produk yang terperinci dan lengkap. Kemudian digunakan untuk memperkenalkan ciri-ciri atau keistimewaan produk untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. So yang warna merah itu adalah kata kunci dia. Contoh dalam muka teks awak, muka surat 140 dekat sini, awak nampak iklan Kismis ni kan? So dekat sini kita dah nampak ciri-ciri keistimewaan produk. Kismis ni dia kata bekalkan tenaga, mengawal selera, bantu kurangkan risiko diabetes. Betul tak betul lain cerita, yang penting ciri-ciri dan keistimewaan produk tu ada. Betul tak? Iklan. Baru dah nampak iklan. Kemudian yang kedua dari segi penyampaian fakta. Penyampaian fakta ini dia nak sampaikan fakta secara tepat. Fakta yang mana dia bersampaikan dari segi fungsi dan memerlukan bantuan teknikal dari segi penggunaan dan pengendalian produk. Contohnya air fryer ni, periuk pelbagai guna ni kan. So dekat sini dia tunjuk periuk ni boleh masak 20 resepi secara berbagai. Boleh masak kek, boleh masak roti, boleh buat puding, boleh masak nasi, nampak? Itu fakta yang mana disampaikan berkaitan dengan fungsi. Dia nak tunjuk fungsi ni bukan sahaja hanya boleh masak lauk-lauk biasa. Lauk-lauk luar biasa juga boleh. Itu adalah penyampaian secara fakta. Selain daripada air fryer ni, contoh yang lain adalah seperti vacuum ataupun treadmill ataupun itu adalah antara produk-produk penyampaian fakta yang mana itu adalah contoh produk yang cikgu terpengaruh lah disebabkan penyampaian fakta dia yang macam wow, bagus fungsi ni. Okey. Kemudian kita pergi kepada jenis iklan memujuk. Jenis iklan memujuk ada 4, demonstrasi, perbandingan, kiasan ataupun ibarat dan juga kenyataan merangsang. Kenyataan merangsang, okey. So, kita akan pergi yang pertama iaitu demonstrasi. Demonstrasi ni selalunya kita tengok macam dekat Go Shop, dekat Go Shop lah selalunya. Ada juga dekat TV9 tu dia promote makanan tu melalui rakaman yang ditayangkan di media massa. Dia nak tunjuk kelebihan dan cara pengendalian produk dalam keadaan sebenar. Selalunya dia tunjukkan periuk. Mak-mak memang mudah terpengaruh disebabkan demonstrasi ni sebab periuk. Tengok Chef Wan masak dalam periuk tu kan. Wow, macam bagus, tidak melekat. Dia nak tunjuk produk tu. Tunjuk kelebihan dan cara macam mana nak guna produk tu. Contoh penggunaan yang lain adalah blender. Blender pelbagai jenis. So nak tunjuk cara pengendalian produk. So dia disampaikan dekat TV secara langsung ataupun tidak langsung melalui rakaman. Demonstrasi. Kemudian dari segi perbandingan. Perbandingan ni yang mana iklan tu dia bandingkan produk lama dan juga produk baru. Produk itu berkaitan dengan kualiti, masa, reka bentuk, rasa dan juga fungsi. So dekat situ contoh sabun lah, selalunya sabun pencuci pinggan. Dia bandingkan lama punya version dengan baru punya version. So dekat situ dia tunjuk produk baru ni lagi bagus daripada yang lama. Kenapa? Nanti beritahulah sebab ada elemen-elemen ini lagi bersih, lagi menarik, lagi cepat tertangkap kotoran. So dekat situ menggunakan iklan secara perbandingan. Kemudian yang seterusnya adalah di bawah jenis iklan memujuk, kita ada kiasan ataupun ibarat. Kiasan ataupun ibarat ni dia nak tegaskan kelebihan yang boleh diperoleh oleh pengguna bila guna produk diorang. So dia ni mempengaruhi secara psikologi. Contohnya perbezaan dari segi minyak. Minyak tu dia kiasan dia adalah gajah. Dia nak cakap kalau awak guna minyak dia, dia punya kelajuan itu mampu menampung seekor gajah. Secara kiasan. Itu adalah contoh kiasan ataupun ibarat. Kemudian daripada segi kenyataan merangsang,
Yang mana kenyataan merangsang ini dia nak buat pelanggan itu berfikir dan tertarik dengan sesuatu produk. Yang mana dia nak memujuk awak untuk membeli produk dia. Contohnya kenyataan merangsang ni adalah sabun pencuci pinggan. Dia nak tunjuk sabun ini adalah daripada limau nipis. Dia nak macam, oh sabun ni daripada limau nipis. Macam tu. Kemudian kenyataan merangsang, contoh tagline susu. Ini barulah susu segar. Bila dengar tagline tu, kita tahu itu adalah tagline untuk Farm Fresh. Ini barulah susu segar. Dia adalah kenyataan yang merangsang. Okay. Dia ada tagline, dia ada bentuk, ada warna, rupa yang kita tengok tu dia macam mampu membuatkan kita rasa macam sedap lah. Macam tertarik lah. Macam Farm Fresh ni disebabkan dia punya tagline dia, ini barulah susu segar. Kemudian kita tengok gambar dia kan. Wah, ada macam-macam rasa. Ada rasa yang terbaru dekat sini. So kita macam nak try lah. Itu adalah jenis, nampak dia memujuk cikgu untuk rasa macam nak try lah. Lepas ni rasa macam nak belilah. Macam kita tertarik. Okay. Itu adalah kenyataan secara merangsang. Kemudian yang terakhir adalah iklan secara mengingat. Iklan secara mengingat iaitu menggunakan gambar pegun. Di mana iklan ini dia menjadikan gambar itu sebagai titik fokus atau tumpuan pada bahagian yang tertentu. Yang mana dia selalunya akan letak dekat flyer, dekat brochure, dekat majalah, surat khabar. Dia letak gambar, harga. Orang tahu dah benda apa nak jual. Oh, contoh macam 3 iklan ni kan. Kita nampak gambar step pad tu, peti sejuk. Oh, peti sejuk. Oh, peti sejuk ni dia nak tunjuk berapa banyak pintu boleh masuk, berapa banyak ada 2 pintu ni. Nampak? Dia adalah jenis titik tumpuan dia adalah pada dalam peti sejuk. Contoh yang lain adalah bakul. Bakul ni dia nak cakap bakul ni boleh diletakkan banyak barang. Selain boleh letak botol-botol ataupun tuala-tuala, boleh juga letak seluar ataupun alat-alat makeup ataupun ikon-ikon kecil. Nampak dekat situ dia nak jadikan ruang yang banyak itu adalah satu titik fokus. Kemudian dari segi makanan, bekas makanan. Bekas makanan ni kita nampak dia nak tunjuk dekat situ bekas makanan ini ada 2 tingkat. Kemudian dia disediakan sekali sudu dan garfu. Kemudian dia boleh clip, maksudnya makanan tu tidak akan tumpah. So daripada gambar tu dia akan jadikan titik fokus kita rasa macam menarik rupanya benda ni. Selalunya gambar pegun ni ada dekat mana? Awak pernah tengok ni dekat mana? Kita selalunya akan nampak ni dekat Shopee. Selalunya lah kita nak beli barang kat Shopee kan, kita akan tengok gambar je macam hari tu macam ingat lah nak beli barang ni. Lepas tu kita pun go through gambar. Kita rasa gambar tu menarik. Disebabkan gambar tu menarik, kita pun beli. Nampak? Dia dah berjaya memujuk kita untuk ingat sentiasa dia punya iklan. So dekat situ, itu adalah contoh-contoh kaedah pengiklanan. Okey, setakat ni okey? Boleh? Respon please. Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang kita akan pergi maksud media pengiklanan. Media pengiklanan ini adalah saluran, cara, perantaraan untuk sampaikan iklan kepada pengguna. Saluran, cara atau perantaraan untuk sampaikan iklan kepada pengguna. Media pengiklanan, kita ada media cetak, kita ada media elektronik dan kita ada media sosial. Dulu zaman cikgu pakai media cetak dengan media elektronik ni memang paling kebabu memang iklan memang banyak. Tapi sekarang kita ada media sosial. Nanti akan ada satu soalan. So sabar ya. Kemudian dekat sini kita tengok dulu media cetak. Apakah contoh media cetak? Media cetak contohnya macam surat khabar, majalah, brosur, helaian edaran, katalog. Itu adalah media cetak yang selalunya ada old fashion lah kiranya orang panggil. Kemudian kita ada media elektronik. Media elektronik contohnya macam TV, radio, papan digital dan sebagainya lah. Itu adalah media elektronik dan sekarang ini adalah media sosial. Kita ada website, kita ada YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, TikTok and banyak kan? Banyak gila kan? So itu adalah contoh-contoh
contoh-contoh media sosial. Okey. Kemudian kita akan pergi yang seterusnya. Yang first kita akan pergi adalah media cetak. Media cetak ni dulu menjadi pilihan pengeluar daripada saluran pengiklanan waktu awal-awal dulu. Sebab apa? Sebab media cetak ni dia sesuai untuk semua jenis produk dan dia boleh target semua jenis umur. So orang dewasa baca, orang pertengahan, remaja baca, kanak-kanak pun tengok-tengok pun dia ada baca. So dekat sini dia dilakukan melalui surat khabar, majalah, brosur, helaian edaran dan juga katalog. Ini adalah contoh surat khabar dan majalah yang mana dia dekat situ dia akan letak iklan, tapi iklan dia kecil, ada iklan yang besar, ada yang dekat iklan ruangan, bergantung kepada orang tersebut lah nak letak macam mana. Kemudian kita ada brosur. Brosur ada yang daripada berlipat, ada yang satu kertas je. Contohnya kita akan dapat brosur media cetak ni bila orang nak jual SIM card. Betul tak? Betul. Orang nak jual SIM card, orang nak jual kowe, orang nak jual, nak promote produk dia lah. Dia bagi je. Tengoklah. Dan awak pun ambil. Itu adalah salah satu kaedah pengiklanan melalui media cetak. Okey. Kemudian kita pergi kepada media elektronik. Media elektronik adalah salah satu media yang mendapat sambutan daripada pengeluar. So ini adalah paling menarik, paling berkesan bila kita nak promote barang dan perkhidmatan. Sebab apa? Dekat media elektronik ni, iklan dia boleh dalam bentuk lakonan, gambar, perkataan, suara, muzik, yang mana dia nak jadikan iklan tu lagi menarik. Dia disampaikan kepada TV, radio, papan digital. Contoh, iklan dan anak pasa ni kan, Yusof Tayyub. Nampak? Daripada suara kita dah tahu, oh dia jual apa? Dia jual kurma. Nampak? Kemudian kita juga Sabela, nampak? Daripada suara, muzik, kita tahu dia jual baju. Nampak? Itu adalah contoh media elektronik. Cikgu tahu awak tengah gelak sekarang, jangan gelak. Okay. So sekarang ni kita nak promote contohnya dari segi lakonan, macam dalam drama. Sekarang ni drama ada yang indirect, dia nak promote barang kan, dia akan shoot orang tu, kemudian dia shoot produk tu. Itu adalah dari segi lakonan. So media elektronik dia adalah TV, radio dan juga papan digital. Papan digital tadi mesti ada tertanya-tanya benda papan digital ni kan. Papan digital ni adalah papan yang mana dia keluar maklumat daripada semasa ke semasa. Dia macam iklan tu pusing. Next. Dia macam papan buat dekat jalan raya tu. Papan digital. Okay. Kemudian kita akan pergi kepada media sosial. Media sosial adalah strategi pemasaran yang sangat popular lah untuk abad 20 tahun. Dapat 2020 ni, abad 20 ni. Sebab kemudahan internet ni dijadikan sebagai platform untuk nak kenalkan sesuatu produk kepada dunia. Kita ada FB, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, whatsoever lah. So dekat sini pada cikgu, media sosial adalah sangat berkesan bila kita nak promote sesuatu barang. Kenapa? So dekat sini soalan cikgu, kenapa media sosial merupakan media yang paling popular untuk pengiklanan sekarang berbanding media elektronik dan juga media cetak? Siapa boleh jawab? Kenapa media sosial merupakan media paling popular untuk pengiklanan berbanding media elektronik dan juga media cetak? Siapa boleh jawab? Siapa? Apa dia? Okey, Amar jawab dulu. Amar tutup dah. Okey, Irfan pula. Sebab Sebab ramai user. Okey, sebab ramai pengguna lagi. Awak rasa? Apa dia? Okey, siapa lagi nak jawab? Kenapa? Cuba Halman Syed. Senang viral cikgu. Okey, kalau malu nak cakap boleh type dekat tepi, cikgu boleh nampak. Adila kata senang viral. Okey, senang viral. Okey.
senang viral, banyak user, okey. Tapi kenapa? Kenapa orang pilih media sosial compared to media elektronik dan juga media cetak? Kenapa? Clue dia adalah ini. Clue dia adalah ini. Jawab. Wang, Wang. Hello, 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 hello. Alah, okay. Sorry. Cikgu hilang. Cikgu lag kan? Ni tiba-tiba internet mati. Sekejap. Ha? Wifi mati. Dia lag. Okay. Boleh? Okay, kita sambung tadi Cikgu lag pula tadi. Sabar. Okay. Latar belakang lain macam. Biasa. Okay, sekejap. Sambung. Kita sambung sekejap tadi. Okay, kenapa tadi kita sambung Kenapa media sosial paling popular berbanding media elektronik dan media cetak? Jawapan dia adalah bila kita nak buat iklan menggunakan media cetak dan media elektronik, dia menggunakan duit. Contohnya kita nak buat iklan dekat media cetak, mungkin satu muka surat yang besar tu boleh dapat dia kena bayar 200. Bukan dia bukan murah kemudian contoh kita nak buat iklan kan dekat secara media elektronik kan, kita bayar 1 minit 2 minit tu mungkin 1 minit tu RM50. Berbanding media sosial percuma, tak bayar. Lagi-lagi kalau kita nak iklankan produk sendiri. Lagi-lagi kalau Shogi ada buat kek kan, nak iklankan produk dia sendiri. Dia just buat Instagram and then publish. And then follow lah ramai-ramai orang. Orang pun tertarik nak beli. Betul tak? Itu adalah beza yang pertama. Yang paling utama adalah dari segi kewangan sebab dia percuma sekarang ni. Especially sekarang ni dah ada TikTok kan. 1 minit je dia tunjuk macam mana dia packaging produk dia. Dia tunjuk macam mana dia buat produk dia dalam masa 1 minit. Orang tertarik, orang beli. Contoh cikgu. Contoh dia cikgu. Cikgu tertarik sebabkan promosi dia, cikgu pun beli. Itu adalah contoh promosi daripada media sosial. Okay, so sekarang kita akan sambung kepada yang kedua, iaitu faktor pemilihan media pengiklanan. Bila kita memilih media pengiklanan, kita kena tahu jenis dan sifat produk, kos pengiklanan, luas pasaran, sasaran pengguna dan juga saiz perniagaan kita. Boleh refer pada buku teks muka surat 146, 147. Okey, ini adalah contoh faktor-faktor pemilihan media pengiklanan tadi yang panjang ni kan cikgu dah letak dalam peta minda. So first kita akan pergi kepada jenis dan sifat produk. Jenis dan sifat produk yang mana bila kita nak buat sesuatu produk itu, nak iklankan produk itu, kita kena tengok produk tu sesuai method apa. Method demonstrasi ke, kiasan ke, nak buat contohnya macam apa lagi yang lain?
Contohnya macam Pegon ke, contoh nak promote kuih bahulu. Takkanlah kita nak letak secara perbandingan. Awak nak bandingkan kuih bahulu dengan apa? Nampak? Dekat situ kita kena tahu kaedah yang sesuai bila kita menggunakan memilih media pengiklanan. Kemudian dari segi yang seterusnya kita kena tahu kaedah pengiklanan yang mana kita nak guna. Dari segi kos pengiklanan yang kalau pengiklanan tu kecil, dia boleh pilih kos yang rendah lah. Macam dia boleh pilih yang percuma sekarang dekat media sosial. Kalau contoh yang macam startup business, dia kalau nak promote, contoh nak jual tudung kan, dia buat tudung, cuti PKP ni kan, dia buat tudung, tapi dia nak promote tudung dia dekat mana? Dia nak promote dekat surat khabar. Dia nak promote dekat media digital ke? Tak ada duit sebab baru nak buat. So, pengiklanan dia boleh jadi kepada media sosial. So, dia pilih yang low cost dulu. Bila dah ada pulangan yang besar, barulah dia promote dekat big company. Okay, so itu adalah kos pengeluaran. So kemudian luas pasaran. Luas pasaran ni macam mana? Dia ni dipengaruhi oleh media yang kita pilih. Contohnya kita pilih media cetak dengan media elektronik. So yang akan view dia adalah orang Malaysia sahaja. Tetapi kalau kita letak kat media sosial, satu dunia boleh tengok produk kita. Betul tak? Betul. Contohnya kita ambil satu company ni macam baru-baru ni cikgu ada tengok satu company ni dia jual apa dia ada jual macam robotics punya item kan. Dia adalah company daripada luar and dia promote produk dia macam wow. Tapi nak dapatkan tu susah sebab dia berada di pasaran luar. So nampak dekat situ dia dapat pasarkan dia punya produk secara tak langsung dekat satu dunia. Dia meliputi radio, televisyen, media sosial lah yang paling the best. Okay. Sekarang ni okay ke? Masih sangkut-sangkut ke? Okay, sangkut-sangkut lagi ke? Baik go. Okay, cikgu ingatkan cikgu sangkut-sangkut lagi. Okay, so kita akan pergi yang keempat, sasaran pengguna. Awak nak buat produk, contohnya produk, apa awak nak buat contohnya kita buat bag lah. Sebab cikgu perempuan kan, cikgu tak tahu barang apa yang lelaki suka. So cikgu nak buat bag lah. Cikgu nak buat bag. Contohnya nak buat bag, nak jual bag. So bag itu, bag cikgu adalah tote bag biasa. So dia adalah unisex, lelaki boleh pakai, perempuan boleh pakai. So tapi tote bags tu dia untuk apa? Berkaitan dengan apa? Adakah sesuai untuk semua jenis orang nak guna? Orang sukan boleh pakai tak? Orang yang kerja jabat boleh pakai tak? So dekat situ kita kena pastikan sasaran pengguna kita siapa, umur dia berapa. So kat situ kita boleh promote target user kita. Kadang-kadang suri rumah biasa pun tiba-tiba rasa macam nak pakai, dia boleh beli. Nampak? Sasaran pengguna kita tu kita kena tahulah target marketing kita. Contoh dekat Malaysia sebelum kita buat bisnes, kita kena tahu berapakah yang akan beli produk kita tu. Berapa percentage, agak-agak berapa. Kemudian yang kelima adalah sasaran perniagaan. Sasaran perniagaan yang mana bila kita dah ada satu bisnes startup yang besar, kita boleh pilih periklanan yang kita rasa lebih mahal. So contohnya, usually sekarang ni yang promote dekat TV adalah macam makeup and whatsoever, macam facial dan sebagainya kan. So maksudnya dia dah ada startup bisnes yang besar. So dekat situ dia akan promote video dia secara digital. Dia akan promote dekat TV, dia akan buat upah pelakon, dia akan upah orang. So berbanding dengan perniagaan yang kecil. So bila dah jadi macam tu, harga produk dia akan jadi lagi mahal. So itu adalah contoh-contoh faktor pemilihan media pengiklanan, iaitu ada 5 jenis dan sifat: produk, kos pengiklanan, luas pasaran, sasaran pengguna dan juga saiz perniagaan. So untuk kali ini ada masalah? Farha okey Farha? Dia pergi tempat lain lah, taman dekat. Lepas tu yang dia ni dia naik atas kejap makan-makan pun dia pergi. Okay, so kita akan pergi
Oh, Syafiqah sudah balas kat sini. Tak ada masalah cikgu. Okey, tak ada masalah. So kita akan tengok latihan. Cikgu akan share latihan. Sekejap. Mana latihan cikgu? Kita akan tengok latihan. Latihan kita hanya ada, cikgu ada letak berapa soalan? 8 soalan. 8 saja soalan berdasarkan penerangan cikgu. So, boleh tengok sekejap. Okey, nampak? Nampak kan? Okey, ini adalah soalan-soalan dia. Ada 8 soalan. Apa kepentingan promosi? Apakah jenis promosi? Apa yang dimaksudkan pengiklanan? Tujuan pengiklanan? Kaedah reka bentuk pengiklanan? Isikan tempat kosong dia, maksud media pengiklanan, dan isikan contoh media cetak, media elektronik dan media sosial, serta nyatakan 5 faktor pemilihan media pengiklanan. Okey, mesti awak tertanya-tanya apakah kepentingan pengiklanan ini? Sebenarnya nanti awak akan buat produk. Awak akan memang wajib buat produk, satu produk. Produk itu adalah hasil gabungan daripada semua reka bentuk yang kita dah belajar sebelum ni. Contohnya reka bentuk fashion, reka bentuk fertigasi, reka bentuk pembuatan, reka bentuk makanan, reka bentuk lagi elektronik, semua tu akan dibuat secara individu. Bergantung kepada, nanti tengok dulu macam mana sebab dia akan combinekan dua reka bentuk. Contohnya reka bentuk fashion dan juga reka bentuk pembuatan. Contohnya fashion awak buat bag, pembuatan awak buat guna pen 3D ataupun acuan untuk butang dia dekat bag. Kemudian ada juga orang buat kereta kawalan jauh, gabungan daripada elektronik. Ada juga yang nak buat fertigasi pun boleh. Siapa yang rasa dia nak buat fertigasi lah. And then ada juga, selalunya cikgu akan cadangkan pembuatan dengan fashion lah. Selalunya lah. So akan dibuat secara individu sebab markah ini akan diambil separuh dalam markah untuk PT3 kalau ada PT3 tahun ni. Tapi memang akan ada lah. So awak kena buat bergantung nak buat reka bentuk fashion ataupun nak buat reka bentuk mekatronik. Dia bergantung kepada produk awak. Sebab tu cikgu tak ajar lagi bab 2 sebab cikgu kena terangkan secara berdepan lah, bagi senang. Sebab kalau nak buat produk, kita kena pastikan produk apa yang kita nak buat. Kalau fashion, mudahlah untuk awak buat. Macam tahun lepas ada pelajar dia buat elektrik, gabungan elektrik dan juga pembuatan. Dia buat elektrik macam mana, dia buat lampu, bekas lampu. Pembuatan tu dia beli sendiri tau, budak tu dia beli sendiri pen 3D, dia buat untuk tutup lampu tu. So itu adalah teknologi yang dia buat lah, pembuatan dan juga elektrik. Dia guna litar siri biasa, letak dekat dalam box untuk jadikan dia sebagai macam lampu tidur dan tutup. Yang tutup tu dia guna pen 3D. Itu adalah contoh-contoh produk lah. So daripada benda yang kita buat ni, kita akan lakarkan dalam bentuk iklan. Kita akan lakarkan dalam bentuk pengiklanan untuk awak promote produk awak. So dekat situ, dekat dalam iklan awak tu, apa yang kena ada. Sebab itu pentingnya kita belajar benda ni. Dekat dalam produk awak tu, kita akan paparkan iklan, gambar iklan tu, kemudian apa nama produk awak. Apa tagline produk awak, harga produk awak berapa. Macam kita tengok iklan, iklan dekat luar. So kemudian kita ada apakah kepentingan, apakah keistimewaan produk awak. So macam kita promote. So bila cantik, menarik, tertarik, awak boleh promote dekat awak boleh, dan the bomb, dan kata-kata cikgu kat sini, dan the bomb produk awak, awak boleh promote dekat luar. Okay, so sekiranya tak ada masalah, kita boleh end kita punya kelas hari ini. So kita akan jumpa pada kelas akan datang sekiranya tidak ada halangan. So kita jumpa lagi pada masa kelas. So ada jap, sebelum tu ada soalan? Penuh. Silakan semua keras-keras. Saya ada, tak ada. Adila tak ada. Syafiqah tak ada. Jessie, Amah? Amah nak bersuara tapi Amah segan. Kenapa Amah? Tak ada.
Tak ada. Okay. JC ada? Ya. Okay. Shogi ada? Oh, Shogi dah hilang. Shogi, barang tu dari diri sendiri ke? Oh tak. Barang tu ada disediakan dekat bengkel. Jangan risau. Barang-barang ada. Cuma awak kena bagi tahu cikgu apa yang awak nak buat. So boleh rangka lah, boleh try Google like reka bentuk produk tingkatan 3. So dekat situ boleh nampak idea dia lah. So daripada dia adalah kesinambungan daripada tahun lepas. So siapa yang tahun lepas pernah buat teknologi pembuatan, cikgu suggestkan dia apply lah teknologi pembuatan tu. So kita boleh sama-sama kita cuba lagi sekali. Dan juga mungkin teknologi pembuatan gabung dengan elektrik. Tengoklah ikut kepada kreativiti awak. Sebab sebab produk ni akan dibuat secara individu. Produk lain tau, laporan lain. Laporan tu awak ingat tak awak pernah buat laporan reka bentuk mekatron, reka bentuk aquaponik yang cikgu suruh awak buat laporan tu kan. Laporan dia lebih kurang macam tu. Dia ada introduction, dia ada semua tu lah. Nanti akan ada borang, cikgu akan bagi borang lah. So kena isi. Okay? So sekiranya tak ada masalah, nanti cikgu akan terangkan lagi lah tu bila naik sekolah nanti. So kita jumpa lagi pada video akan datang untuk teknologi teknologi pembuatan. Okay, bye. Boleh left. Bye. Terima kasih masuk. Pencing kak, otak Sama-sama. otak pun dah kecil lah. Tak tanya orang, dah kenal ini untuk cerita lah. Bye. Boleh left. Marah.